بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسير عليك يسير وتمم بالخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah 2 hari ini dengan kitab Qalbun Salim, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang setia menunggu. Alhamdulillah. Hari ini 10 Rabiul Awal yang berbaki lagi 2 hari kita akan menyambut dan mengenangkan tarikh kelahiran dan kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqamahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah bersihkan hati kita. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kekanda Amira sebagai moderator kita pada hari ini, dan juga kepada jemaah Gemenur Iman dan seluruh jemaah-jemaah yang hadir pada hari ini dalam bicara kita dalam kitab Qalbun Salim. Sebelum saya teruskan dalam cara kita berkaitan dengan marah, boleh saya ambil sikit masa sebab saya baru-baru ni baca daripada World Health Organization disebut ada satu penyakit baru datang namanya virus X. Nah, lebih teruk daripada COVID, mutantnya, dan dia akan menyerang bila-bila masa, berkata World Health Organization. Ya, mengikut kajian mereka lah. Apapun saya mungkin minta pada Gemenur Iman lah. Dahulu kita membaca khusus untuk COVID setiap pagi. Mungkin kita boleh doa setiap pagi supaya Allah Ta'ala jangan adakan virus ni. Walaupun perancangan manusia tu hebat, walaupun apa yang diadakan tu hebat, tetapi Allah sebut dalam Quran, ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah yang tahu apa yang berada di waktu-waktu yang akan datang dan juga masa hadapan yang akan datang. InsyaAllah. Tuan. Cuma apa yang saya boleh sebutlah, bila kita tengok hari ni pun dengan banyak virus, banyaknya isu-isu yang kita kata kita semakin di akhir zaman lah. Kita berada di situ. Kita berada, sebab tu berkejar-kejar dunia ni kita patut rasa selesaikan lah.
tak perlu terlalu kerap mengejar dunia, balik semula kepada agama kita. Sebab kita takut, tuan-tuan, takut dan khawatir kita disibuk dengan dunia sedangkan nak dekat kiamat dah. Tapi kita masih sibuk dengan dunia. Sebab tu saya mintalah setiap pagi Gubernur Iman yang akan melangsungkan bacaan Yasin, kalau boleh doa khusus keselamatan buat kita Malaysia dan satu negara ataupun satu dunia daripada virus ini supaya tidak hadir. Kesian kepada anak-anak kita yang baru start belajar, baru saja mulakan pembelajaran, tak apa. Apapun ini semua kehendak Allah. Cuma nak minta doa khusus setiap pagi untuk Allah selamatkan kita, keluarga kita, negara kita dan satu dunia daripada virus tersebut. Kita pun tak mau duk PKP dah. Penat duk PKP ni. Rezeki kita macam-macam jadi, orang bunuh diri. Kalau boleh kita tak maulah. Apa-apa pun kita doa. Sekarang pun tak tahulah, dekat Perak hujan tak? Perak. Kalau kat tempat saya ni gelap tu. Hujan. Daripada semalam hujan. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Tak tepat. Kami dekat Batu Kim ni dia tak hujan, dia gelap-gelap, dia mendung-mendung. InsyaAllah. Baik, kita sambung lah. Kita doa sama-sama. InsyaAllah. Sekarang pun orang demam pun bukan macam dulu. Makan Panadol sehari 2 sihat lah. Kadang-kadang 2-3 minggu baru sihat. Kita doa sama-sama. InsyaAllah. Baik. Kita masuk pada muka surat 191. 191. Iaitu bermaksud tentang membuang sifat marah. Maknanya membuang sifat marah. Tak ada orang boleh buang sifat marah ni. Sifat marah ni tak boleh nak buang. Dia akan ada. Kalau orang manusia ni tak ada sifat marah tu, tak normal lah tu. Dia ada. Tapi marah yang dibolehkan. Berkata pengarang pada muka surat saya punya kitab 191 tentang membuang sifat marah. Di sini kata Al-Fakir, aku bukan bermaksud untuk membuang sifat marah sama sekali. Kerana ia tidak akan hilang sama sekali. Betul. Sifat marah ni tak akan hilang, dia mesti ada. Kalau tak ada, tidak timbul ketegasan. Dan kata pengarang, tidak sepatutnya sifat marah itu dibuang terus. Malah, jika ia adalah sesuatu, jika ia hilang sama sekali, maka wajib untuk bersikap marah kembali. Kerana ia adalah sesuatu yang membantu dalam memerangi semua orang kafir, mencegah kejahatan dan menyuruh kebaikan. Kenapa? Kalau kita tak ada sifat marah, macam mana kita tengok anak kita buat salah, kita tak marah? Orang perangi agama kita, mesti kita kena ada marah. Kalau kita kata, Ustaz, saya dalam diri saya dah hilang sifat marah, itu tak normal tu. Sebab tu kata pengarang, kalau dia hilang sekalipun, wajib untuk bersifat marah balik. Maksud wajib bersifat marah tu, kena adakan sifat marah. Yalah, takkan kalau orang kafir hina agama kita biar. Takkanlah kalau anak kita dipukul orang kita tak marah, tak apa, tak. Mesti kita marah. Tapi marah-marah yang dibolehkan. Sebab kalau tak ada marah, macam mana tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita akan jadi orang yang lemah lah, sebab tak marah. Sebab nampak benda tu mungkar tapi kita tak marah. Contoh kita tengok ada sesuatu isu yang menjadikan tak senang pada kita tengok. Takkan kita rasa, kau kenapa ni? Aku gembira. Tak. Mesti kita akan rasa marah. Marah tu kena ada. Bukan tak perlu ada. Dia kata, Ustaz, janganlah jadi orang yang pemarah. Yang tak boleh tu sampai panah baran. Bila panah baran, ni bahaya. Dan juga antara punca penceraian dalam rumah tangga sebab panah baran. Dan tak semua perempuan suka panah baran. Dia suka laki macam saya, lemah lembut. Burau no, jangan marah. Nak cerita.
Sebab kalau marah dalam rumah tangga ni, betul lah kalau isteri kita buat salah, kita tegur. Tapi, kalau sampai panabaran, bukan takat tegur. Sampai dia pukul kita. Sampai dia balun kita. Itu tak boleh lah. Okey, baik. Disebutkan, marah adalah anjing buruan. Apa yang dimaksudkan dengan membuang sifat marah, tadi adalah mengawal sehingga ia mengikut akal dan syarak. Makna bila kita nak marah, kita kawal emosi kita. Bila kita nak marah, kita luhurkan emosi kita. Maknanya, mengikut akal dan syarak. Boleh marah, tetapi ada batasnya. Jangan sampai pada keadaan sampai mencederakan satu. Sampai memudaratkan orang lain dua. Sampai melakukan satu tindak tanduk yang luar biasa. Nah, ada orang, dia bila marah saja, dia tak fikir apa kiri kanan dia. Kalau ada pinggan, dia pecah. Kalau ada TV, dia baling. Kalau ada sofa, dia campak keluar. Contoh. Apa akibatnya? Akibatnya setelah dia reda nanti, dia akan tanya, kenapa aku buat? Dah banyak kerugian yang akan ditanggung. Nah, contohlah. Sebab tu, marah biar berakhlak. Marah yang kita kata, akal dan syarak. Marah tu boleh. Contoh, kita marah ke anak kita. Kenapa buat kita sebutlah. Kita sebut. Kenapa kita marah. Dan bila mana kita marah, kita dah marah tu, kalau kita marah ikut perasaan, kita tak bagi dia makan, kita kurung dia dalam bilik sampai dia berlapar, itu marah tak betul. Tuan-tuan, orang yang simpan kucing kat dalam sangkar, tak bagi keluar cari makan, dan dia tak bagi makan, kucing tu mati, ada satu orang wanita ni masuk neraka kata Nabi. Sebab perbuatan tu. Lepas tu marah-marah kita, jangan terlalu marah. Mesti ada kaedah yang boleh. Begitu juga ketika ia tidak bertindak kerana mengikut kedua petunjuknya. Petunjuk keduanya itu akal dan petunjuk syarak. Ia tidak akan bertindak bertentangan dengan panduan keduanya. Seperti anjing pemburuan yang mengikut perintah tuannya. Tuannya apa? Amarah dia. Tuannya nafsu. Marah tu anjing. Nafsu kawan marah. Habis dia gigit tak kenal siapa. Kalau dia marah, anjing ni, anjing buruan, dia kalau tuan dia kata, hak pi serang. Dia tak kenal siapa dah. Hak bini ke, hak anak ke, orang tua ke, dia pukul. Nampak macam anjing tadi. Sebab tu jaga-jaga. Mungkinlah kita kata, Ustaz, saya pernah buat. Dia kata, saya pernah buat. Saya kadang marah tu Ustaz, sampai semua benda. Sebab tu kita kena belajar. Supaya kontrol. Saya pun ada marah. Macam marah kat siapa-siapa, kita ada marah. Tapi marah kita, mesti kita ikut akal dan syarak. Jangan sampai melepas semua, sampai perkataan tak betul pun kita lepas. Kadang kita marah, semua perkataan kita hambur. Itu adakah betul? Tak betul. Sebab Rasulullah marah, Nabi tak bercakap. Tapi Nabi diam. Dan raut wajah Nabi nampak berbeza ketika Nabi marah. Ini akhlak Nabi. Tuan-tuan, Nabi tak marah. Nabi marah. Nabi pun ada marah. Tuan-tuan rahmati Allah. Dan keadaan itu mungkin tuannya telah melatih dengan bersungguh-sungguh. Di samping mengawal perasaan marah, kamu hendaklah membiasakan diri untuk lambat marah. Ini cara buang sifat marah. Ajar diri untuk lambat marah. Kita nak marah ni. Saat lagi anak aku balik je sekolah, Alung balik sekolah siap. Kata Ibu Amnira, kita ada. Saat lagi Alung balik siap. Dia nak marah ni. Tapi kalau kita nak buang sifat marah yang agak-agak kritikal, holkan dulu. Jangan marah. Bagi Alung mandi dulu. Bagi Alung makan dulu. Bagi Alung tenang-tenang dulu. Bagi dia rehat balik sekolah dulu. Dah tidur semua, besok ada masa baru cakap. Sebab apa? Kalau kita bercakap dalam keadaan marah, anak kita pula baru balik sekolah, contoh.
dia akan menjadikan keadaan bukan bertambah baik, tetapi dia lagi lebih mudarat. Kita terus kita kontrol nak buang sifat yang ialah kadang anak kita buat perangai kat sekolah kan, contoh anak kita semua ada, kita nak marah, tapi kalau kita marah tang tu, hati kita, jantung kita tengah laju tu, dia kata kram tu laku ni, ni saatnya kau tunggu ya, kau tunggu, hak marah gitu bahaya. So kita hold, bukan makna hold kita nak buang marah, kita marah, tapi marah kita tu kita boleh cantikkan dan kita boleh bagi orang yang kita marah tu manfaat daripada apa yang keluar daripada mulut kita. Kalau kita marah dalam keadaan yang amat-amat marah dan waktu tu tak terkawal, orang yang kita marah tadi tak dapat apa-apa, melainkan satu, mendatangkan perasaan kecil hati satu. Yang kedua, perasaan dendam. Yang ketiga, akan timbul perasaan benci. Sebab tu hari ni ramai anak-anak benci kat mak ayah. Padahal tak ada yang salah pun, sebab mak ayah punya tugas untuk marah. Tapi cara kita delivery marah tu macam mana supaya anak tahu mak aku marah ni bukan sebab mak aku benci aku, tapi dia nak didik aku. Tapi bila kita marah, kita nampak seolah bila ikut syahwat atau nafsu, kita menzahirkan kebencian dalam diri anak-anak kita. Sebab tu bila marah, jangan sampai begitu. Belajar untuk tahan. Memang seperti saya kata situasi tadi. Contoh kita tahu suami kita ni, aku suruh pergi surau, dia tak pergi surau, dia keluar dengan Pak Meon, dia pergi pesta muda-mudi, contoh, ada pergi tuan-tuan. Dia pergi, kita marah ni, saat marah, kita marah sungguh. Tapi kalau kita kawal emosi, besok kita marah juga, tapi dalam kata-kata yang lebih cantik saat kita keluarkan. Especially macam seorang guru lah, dia akan marah murid dia tak buat kerja sekolah, marahlah, ada sifat marah, tak dengar kata. Tapi kalau kita melontarkan satu word, satu word, kamu ni semua nak jadi bodoh sebab tak buat kerja sekolah. Ada kalau sampai ada dia campak buku. Ni dulu cikgu dulu memang garang lah, sampai campak buku. Kenapa tak buat? Apa masalah kamu? Dia denda. Kan? Kadang-kadang benda tu bagus. Tetapi kata guru kami, sesiapa yang marah mesti ada dua niat. Yang pertama, niat kerana nak mendidik. Yang kedua, marah bukan sebab nak menjatuhkan, tetapi untuk dia berjaya. Dua ni. Kita niat dulu sebelum kita marah. Aku marah dia ni sebab nak mendidik. Yang kedua, aku marah dia ni bukan untuk jatuh, tapi nak dia bangkit. Baru kita marah. Maknanya saat kita niat, setiap niat kita, dia akan delivery yang bergantung pada niat kita. Boleh faham? Setiap apa yang kita delivery bergantung pada niat kita. Niat kita baik, delivery tu akan cantik walaupun dalam keadaan marah. Boleh jelas nah? Jelas nah? Okey, baik. Masya-Allah. Ni kena niat macam tu, nak mendidik. Supaya bila kita cakap tu, perkataan kita not a sometime kita ikut nafsu. So, bila kita kata, bila berniat, contoh kita niat puasa. Kita, orang niat puasa, kalau orang tu niat nak kurus, contoh dia tahan makan, tak sampai 3-4 jam dia jadi lapar. Tapi bila dia niat puasa, nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadis sanatillahi ta'ala. Bila dia niat puasa 4-5 jam dia lapar. Tapi laparnya berbeza dengan orang yang tak niat puasa. Oh, aku puasa. So, delivery marah kita, bila kita niat dulu sebelum kita marah, dia akan jadi perkataan tu lebih cantik dan mendatangkan kebaikan kepada orang yang kita marah tadi. Wallahu a'lam. Jelas tak? Tuan rahmat ya Allah. Sebab tu satu benda yang
kena simpan sebagai seorang suami. Memang kita kata, ustaz dulu saya ustaz waktu muda pandai baran. Pandai baran. Mak saya pun saya sapu. Mak saya pun saya kata begitu. Tuan-tuan, nah kita kata begitu kan. Sebab tu hidup untuk kita perbaiki. Bukan duduk pada perangai yang lama. Ya? Semakin berusia, semakin terdidik. Jangan kita bawa perangai yang sama. Sebab kita dah tahu kehidupan. Ya? Contoh kan, kita dah kahwin 20 tahun. So kita dah each other. Dengan pasangan kita. Tapi bila kita marah, sip marah kita. Maknanya, kita tak belajar. Tak belajar. Sebab tu, sebaik-baik wanita itu, yang bahagia, kata seorang cendekiawan, adalah saat dia boleh kontrol emosi dan percakapannya saat marah. Cendekiawan mengatakan, bahagia seorang itu, hebatnya seorang wanita itu, bila dia boleh menahan, bila emosi dia dapat kontrol, dan kata-kata yang keluar saat dia marah. Itulah wanita yang bahagia. Ya, silakan angkat tangan apa Ustaz? Tertekan kot. Okey, selesai. Kalau tertekan tak apa. Wallahualam. Okey? Kita masuk, kita pusing lagi. Kita straight lagi. Nah, boleh jelas nah? How to make a delivery tentang marah. Ingat, marah tak boleh hilang. Kita wajib marah. Tapi marah tu macam mana kita nak marah? How to we delivery our angry. Not angry bird, but angry. Macam mana kita nak delivery? Tuan-tuan, you different tau. Tuan-tuan, ayah-ayah duduk dengan orang yang anak-anak dia excellent as student, excellent as a teacher, excellent as a pelajar. Tuan-tuan, kadang kita tengok macam mana dia didik anak dia. Kadang fikir juga, ada satu orang hamba Allah ni, perempuan, dia kehilangan suami seusia anaknya kecil dan waktu tu anak dia ada 8 orang. Hebat, 8 orang. Macam mana dia didik? Anak dia semua hafiz Quran. Nah, anak-anak dia pun masyhur. Semua hafiz Quran. Masya Allah. Nah, bila jelah 8 orang anak. Dia kerja tapi dia didik. Satu benda saya nak sebut pada jemaah semua, kita ni satu ya. Berjayanya kita didik anak bukan sebab kita hebat. Sebab adanya bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, banyak doa. Kalau kata nak setiap masa tengok anak-anak kita pergi masuk universiti, pergi masuk college, kita tak ada masa nak tengok 24 hour. Tapi siapa bantu kita? Allah Ta'ala. Nah, sebab tu Allah kata dalam Quran, ihfadillah yahfadka. Kita tak mampu nak didik anak kita seorang-seorang. Tapi ada kalanya tarbiyah tu datang daripada Allah untuk anak-anak kita. Kita tak ada 24 jam untuk tengok orang, tak ada. Tapi tarbiyah anak kita. Nah, sampai bila-bila kita ingat. Hari ni anak kita cerdik, pandai, hebat dia. Aku ni tak ada masa. Sebenarnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang bantu kita. Nah, kita jangan sombong. Sebab Allah sebut dah dalam Quran, ihfadillah yahfazka. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Baik. Tuan. Dan yang kedua, mengawal diri ketika marah. Marah hendaklah dikawal ketika ia berkobar-kobar dengan menahan perasaan marah yang ada di dalam hati. Nampak? Di dalam hati tu berkobar-kobar. Maksudnya, apa tuan-tuan? Maksud di sini disebutkan. Mana ni? Aku ni tindakan hilang ke apa? Mengawal diri ketika marah, marah hendaklah dikawal ketika ia berkobar-kobar dengan menahan perasaan marah yang ada di dalam hati. Yang pertama, ilmu pengetahuan
Ilmu pengetahuan dan tindakan boleh menolong untuk menahan kemarahan itu. Contoh yang pertama, nota kaki A. Cara dia iaitu ilmu pengetahuan. Dia hendaklah tahu jika dia marah, dia seolah-olah memprotes terhadap apa yang telah dikehendaki oleh Allah untuk berlaku, bukan kehendak dirinya sendiri. Memprotes kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui adalah perkara yang jahil. Contohnya, ini satu benda pun kita boleh kena faham lah. Kalau kita marah, benda pun dah jadi. Nah, benda jadi. Kita nak marah pun benda dah jadi. Nah, sebab tu marahlah dalam pada masa yang sama, jangan sampai kita tidak dapat menerima qada dan qadar. Soalan kita protes. Contoh, satu hari anak kita bawa motor. Nah, accident. Kita marah anak kita. Kenapa motor ni kau bawa boleh accident? Nah, adakah betul kita marah? Boleh saya nak tanya, seorang jawab. Boleh tak kita marah kalau anak kita kena langgak motor? Kena langgak motor macam mana tu, Ustaz? Soalan. Anak kita bawa motor. Ya. Lepas kena langgak kereta ataupun dia kereta langgak dia. Dia langgak kereta atau kereta langgak dia. Kita nak marah ke? Kita nak macam mana? Kita marah. Patutnya tak marah. Tak boleh lah. Tapi selalunya kita termarah. Tak boleh marah tapi kita cakap dengan baik-baik lah. Itu kita cakap sekarang. Selalunya termarah sebabnya terisau. Automatik terkeluar. Kan? Tapi kalau orang yang cerdik, bijak, pandai, dia takkan marah kat tu. Dia akan selamatkan anak dia dulu. Dia akan pergi bawa hospital dulu. Selamatkan nyawa dulu. Bukan waktu yang sesuai nak marah masa kejadian. Yes. Sebab kita tahu benda tu dah jadi. Dan itu adalah kehendak Allah. Nah, kehendak Allah. So, kita tak boleh nak marah. Benda tu kita tak boleh marah. Sekali saya makin akan ada pertikaian ni. Sekali saya tegang. Nah, maknanya kita jangan protes. Dan kita kalau marah satu benda tu dah jadi, kita seolah protes apa yang berkehendak di atas Allah yang inginkan. So kita protes. Okay, sat lagi kita masuk tauhid. Yang kedua, kemarahan Allah Subhanahu wa taala adalah lebih hebat daripada kemarahannya, dan pada masa sama kurniaan Allah lebih besar kerana entah berapa kali dia mendahaka kepada Allah, tetap Allah Subhanahu wa taala tidak marah. Nah, kadang kita tengok satu kesalahan orang lain atau kesalahan orang di sekeliling kita, kita marah. Tapi pernah tak kita fikir marah Allah kat kita? Nah, marah Allah kat kita. Kita buat pasal memang suami isteri kita tak nampak, tapi marah Allah kat kita macam mana? Selalu kita duduk sibuk marah kita kat anak-anak, kat isteri, tapi marah Allah kat kita. Ni saya lagi satu pesan kat tuan guru kami. Nah, masalah terjadi kepada isteri dan anak-anak, salah suami. Ustaz, kenapa pula salah suami? Sebab suami tak jaga hubungan dengan Allah Ta'ala. It's the right point. Kalau jaga dengan hubungan dengan Allah Ta'ala, benda kecil mudah selesai, benda kecil mudah selesai. Tapi kalau tak jaga hubungan dengan Allah, perkara kecil jadi besar, 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 besar. Marahnya Allah zahirkan kepada perkara tersebut. Setuju saya kata? Setuju tak? Setuju, Sis. Yes. Yeah. Setuju. The right point. Bila anak-anak kita tiba-tiba buat perangai tak bagus, tiba-tiba isteri kita tiba-tiba naik suara, tengok apa yang kita buat sampai Allah Ta'ala marah kat kita. Kadang sebab tu terjadi sebab Allah murka pada kita dizahirkan melalui anak dan isteri kita. Sebab tu jangan fikir marah kita, tak fikir Allah Ta'ala marah kat kita. Kita tak didik anak kita dengan agama. Kita tak didik anak-anak kita dengan agama, isteri kita dengan agama. Marah Allah Ta'ala. Sebab amanah yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Baik. Dan yang ketiga, lebih wajib mengikut perintah Allah
daripada mengikut perintah diri sendiri, iaitu marah. Tuan rahmati Allah. Baik, ikut perintah Allah daripada ikut perintah diri sendiri, iaitu marah. Dan yang kedua, tindakan amal. Tuan rahmati Allah, tindakan amal. Ketika sedang marah, dia hendaklah membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dikejar. Ini masyhurlah, sebab saat kita marah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kerana marah berasal daripada syaitan. Jadi kalau belajar, saya tak tahu, saya keluarga Menurut Iman belajar dengan imam mana? Hadis 40 saya lupa. Saya ada tengok dalam poster. Imam Farid. Imam Farid Syari. Sahih. Dia ada nanti sampai pada bab tu disebutlah taghdab. Nanti dia syarah dalam tu panjang dalam hadis 40. Hadis yang menyuruh untuk membaca isti'adzah ketika marah adalah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jika marahnya masih belum berhenti, setelah membaca isti'adzah, maka hendaklah dia duduk. Jika ketika marah, dia berdiri. Jika dia marah ketika duduk, maka hendaklah dia baring. Jangan duduk dulu, isti'adzah dulu. Lepas tak boleh baru buat. Jika marahnya tidak hilang juga, setelah duduk dan berbaring, maka hendaklah dia berwuduk. Maksudnya pada nota kaki di bawah, ketika dia marah, dia sebenarnya mengikut perintah hawa nafsunya sendiri. Bacaan isti'adzah yang bermaksud itu adalah memohon perlindungan daripada Allah agar marahnya tidak bernafsu. Tuan rahmati Allah. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Anas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana khuliqa minan nar wa innama tudfa'un naru bil ma' fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Bahawasanya syaitan itu dijadikan dia daripada api dan hanya senya dipadamkan dengan air, maka apabila marah seorang kamu, maka hendaklah dia mengambil wuduk. Maknanya perbuatan tadi dia dah buat. Bila dia marah, dia berdiri, dia duduk, duduk. Lepas tu tak hilang juga. Kata Nabi, kita berwuduk. Jangan berwuduk saja. Solat dua rakaat. Faham? Itu kaedah cara untuk kita memahami. Tuan rahmati Allah. Maknanya, agar dia ajar kepada kita cara setelah kita dah buat macam-macam, setelah itu kita mengambil wuduk. Itu antaranya. Dan juga pada hadis yang lain, ya bunayya in istata'ta alla tabita illa ala adu'in fa'fal fa innahu man atahu al-maut wa huwa ala udu'in u'tiya syahadah. Wahai anakku, kata Nabi SAW, jika kamu mampu untuk tinggalkan ketika tidur malam, melainkan dengan berwuduk. Ini kelebihan berwuduk, maka lakukanlah. Jika kamu mampu untuk tidak tinggalkan ketika tidur malam, melainkan dengan berwuduk, maka lakukanlah, kerana sesungguhnya sesiapa yang didatangi oleh malaikat maut untuk mencabut nyawanya, sedangkan dia dalam keadaan berwuduk, dia diberikan pahala mati syahid. Antara kelebihan orang yang tidur dalam keadaan berwuduk. Boleh? Dalam keadaan berwuduk. Diberikan pahala mati syahid. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang tidur dalam keadaan berwuduk. Jelas. Sebab tu tidurlah kita dalam keadaan berwuduk. Dan pada masa sama, Ustaz, kami bersama suami isteri. Sebelum nak tidur, kita bersama. Nabi tegah juga, jangan tidur dalam keadaan kamu berjunub. Nak mandi sejuk, maka sebaik-baik di antara kamu berwuduk. Ini nak bagi tahu. Jangan bila dah sama suami, kita pun tidur tanpa wuduk. Berwuduklah. Itu lebih baik. Masya Allah. Tabarakallah. Ini nak jelaskan bagi kita faham.
Wallahu alam. Kita berhenti takat tu dulu. Saya nak sebut tentang jika dia marah, seolah-olah dia protes apa yang terjadi. Baik. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Tengok pada nota kaki 209. Apa yang berlaku di alam semesta ini adalah mengikut kehendak Allah. Ia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku sejak azali lagi. Dalam pengajian ilmu tauhid disebutkan takdir ini berlaku melalui sifat Allah iradah, perkuasa Allah, dan ditentukan ta'alluq. Itu saya ada masuk kuliah tauhid Al-Fadhil Ustaz, disebut ta'alluq. Ta'alluq tanjizi qadim, ketika ia berlaku di dunia melalui sifat kudrah, perkehendak. Allah Subhanahu wa taala, ia disebut sebagai ta'alluq tanjizi hadis. Semoga Allah merahmati para imam dan ulama usuluddin kerana telah menjelaskan perkara ini. Semoga kita mendapat cahaya yang terang dan memahami hikmah dan keadilan Allah dalam perkara qada dan qadar. Okey, baik. Jelas nak? Sekejap, kita masuk. Yang berkuasa menjadikan sesuatu iradah Allah Ta'ala. Dan juga ta'alluq tanzimi qadim bermaksud apa? Dan ditentukan ta'alluq ketika ia berlaku di dunia, sifat kudrah, berkehendak. Allah berkuasa menjadikan. Allah berkuasa mengadakan. Dan menjadikan atas kehendaknya dipanggil kudrah. Dan disebut juga ta'alluq tanjizi hadis. Okey, baik. Allah mengadakan, tetapi yang memilihnya adalah manusia. Dan yang bertanggungjawab atas perkara itu adalah manusia. Okey. Kita balik pada qada dan qadar. Sejak 4 bulan dilahirkan, duduk dalam perut mak kita ni dah ada cerita semua. Tetapi dalam tafsir hadis 40, hadis yang kedua, dah lepas dah ke Nazrina. Hadis yang kedua. Ya Ustaz. Ada tentang 4 bulan dalam kandungan. Dia ada cerita kan? Betul dah? Ingat. Dah hadis 16. Dah ada 16 dah? Ya. Saya tak ada kelas itu. Okey, baik. Tengok dah. Kita ada qada dan qadar Allah Ta'ala. Tapi kalau kita baca syarah tu, tidak ada sesiapa pun yang tahu atas sesuatu kehendak atau ketetapan yang Allah beri pada kita. Nah, sebab nanti kita protes. Sebab akan ada orang kata, ini kan ketetapan Allah. Saya berzina, contoh, sudah menjadi ketetapan Allah. Ni takdir. Mak jangan marah saya tak pakai tudung. Ini kan satu ketetapan. Jangan protes. Jangan marah. Ini kehendak. Nak bagi faham yang nombor 1 tadi. Saya tak tutup aurat. Ini kan kehendak. Saya tak ada kuasa. Orang jahil faham. Okay, baik. Sebab itu, Allah membezakan manusia dengan haiwan, iaitu akal. Human can thinking. Cow cannot thinking. Manusia ada akal. Dan sebelum benda tu terjadi, ianya bukan takdir. Setelah ianya terjadi, baru ianya takdir. Makna sebelum ia terjadi, kamu ada pilihan. Tapi kalau kamu buat, kamu yang memilih. Yang mengiyakan adalah kudrah kehendak Allah Ta'ala. Maka jangan kamu kata Allah berkehendak. Kamu yang memilih, Allah yang menjadikan perkara, Allah yang berkehendak atas perkara terjadi, tapi tanggungan itu tetap kamu juga yang menanggung. Boleh faham? Boleh faham tak? Kalau kurang faham, saya ulang. Daripada Assalamualaikum. Can understanding Ustaz. Understand Ustaz. I understand what you Understand. say. Fahim tu.
Fahim tu, Masya Allah. Qabil. Maknanya, kalau kita kata, ni disebut iradah dan qudrah. Sebab tu, kalau Allah menjadikan qada dan qadar, kita tak tahu. Macam rezeki jugalah. Begitu juga dalam perbuatan kita. Contoh orang yang isap dadah. Dia kata, ini dah takdir. Tak betul macam tu. Yang berlaku baru takdir. Tetapi kamu masih boleh memilih. Kenapa sebelum kamu buat, kamu tak berfikir? Setelah terlepas buat, kamu kata takdir. Kena tak kena? Tak kena. Kena tak boleh macam tu. Nah, maknanya seorang, sebab nanti dia kata, Ustaz, maknanya tak boleh protes lah, benda dah jadi. Kalau anak kita tak pakai tudung, kalau anak kita tak solat, tu kan kena Allah. Tak. Kalau kamu kata itu kata kena Allah, seolah-olah kamu dah tahu apa yang Allah tetapkan untuk anak kamu. Nah, seolah-olah kamu tahu, oh inilah Allah Ta'ala tetapkan dan kita tak buat apa-apa. Salah. Kita tak tahu apa yang Allah tetapkan. Cuma Allah perintahkan kepada kita melalui Quran, amar ma'ruf, nahi mungkar. Maknanya Allah memerintahkan kepada kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Allah perintah, mesti taat. Perintah itu melalui Al-Quran. Siapa tak belajar agama, dia tak faham lah. Kalau dia belajar agama, dia faham. Allah kata, la taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Kenapa Allah kata? Itu ayat perintah. Tapi kalau kamu lakukan, kamu yang pilih. Sebab Allah dah bagi tahu. Takkan Allah tetapkan kamu zina? Tak. Akidah kita. Allah ada ketetapan. Tapi tak ada ketetapan yang Allah Ta'ala beritahu pada kita. Kalau kamu zina, Allah dah terang-terang dah ke dalam Quran. Sebab Allah kata dalam Quran ayat yang kedua dalam surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Supaya kita faham, bukan makna kita tak boleh protes benda yang telah terjadi. Kena. Contoh, kita dapat tahu yang anak kita berzina. Ditangkap khalwat. Ustaz tak boleh marah ke? Kita kena marah sebab benda tu Allah larang. Yang kita kata tak boleh nak protes benda-benda yang kita tak berkehendak, yang bukan bersifat seperti itu. Contoh, anak kita. Contoh anak kita, saya sebut tadi, bawa motor tiba-tiba terlanggar ni. Kita tak boleh marah tang tu. Kita bagi dia selamat, sihat semua. Bila dia esok, kita nasihat dia. Kalau kita marah, tak ada apa manfaat. Dia akan menambahkan mudarat kepada anak kita yang mendengar. Jelas. Wallahualam. Faham iradah dan juga kudrah. Berkehendak yang berkuasa. Nah, tuan-tuan. Tapi jangan kita judge. Maknanya, Ustaz, maknanya anak saya sebelum ni tak tutup aurat, Allah tak di. Tak. Itu kita yang faham itu salah. Allah perintah pada kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kan? Allah perintah. Sebab tu kata Allah, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Allah suruh jadikan Quran sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa, dapat hidayah. Sebab tu Nabi kata, ikut ni selamat kita. Selamat dunia, akhirat. Al-Quran. Wallahu a'lam. Faham? InsyaAllah. Kita berhenti takat tu. Ada soalan? Silakan. Kurang jelas? Silakan. Tanya. Tak faham, tanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Kebetulan kalau suami dia ada masalah di luar, sama ada dalam kerja ke ataupun keuangan, tiba-tiba balik rumah Marah-marah. marah-marah. Jadi saya kontrol. Saya biasanya saya sebut Astaghfirullahalazim dalam hati. Jadi ya Allah, mintalah dia bersabar, tahan marah-marahnya. Jadi saya cumalah satu patah, kedua patah kata, mintalah sabar je lah. Itu je Ustaz. Boleh tahan ya Ustaz?
Terima kasih. Dia kata Ustaz, Sama. balik-balik kerja saja. Suami saya marah-marah. You must be a professional as a father, as a worker. Okay, my language, Cikgu Akia. Okay, Boleh Ustaz, faham. faham lah? Okay. Jemaah faham Ustaz, tak apa. Okay. My language okay? Boleh. Okay lah. Okay, sampai program. Okay. Okay. You must be a professional as a father, as a husband, and as a worker. Seorang pekerja. Dalam dunia, tak ada siapa yang tak ada masalah. Dalam dunia, tak ada siapa yang tak ada ujian. Semua ada ujian. Ada kala ujian tu membuatkan kita tersenyum. Ada kala ujian tu menjadikan hati kita gundah gulana. Ada kala ujian tu mendatangkan kemarahan dalam diri kita. Nah, sebab itu, as a husband and father, you come from back to the work, from back working, dan pada masa sama juga siapa? Anak-anak you tunggu you untuk rasa caring, loving. Sama macam your wife. Dia nak husband you balik dalam keadaan yang terbaik lah. Yang terbaik. Dia tak nak. So, dia akan ayat. Memang ujian tu ada. Tapi menzakhirkannya itu setelah balik kerja tu tak berapa comel. Tetapi sebagai manusia lah, kita manusia kadang tu lah, kita manusia, kita pun agak tertekan. Sebab tu sebagai seorang isteri, dia lah penenang suami. Kan? Penat-penat balik kerja, tengok isteri dia terus jadi tenang. Sebab tu isteri kena cantik-cantik sikit. Rambut pakai cekak bentuk Mickey Mouse. Nah, pakai lipstick sikit, letak blusher kat pipi, kan? Pakai wangi-wangian sikit, pakai dress sikit, pakai seluar palazzo, kan? So bila dia balik je saja, dia jadi macam, oh lega hati tengok isteri aku. Kenapa? Sebab isteri ni kata ulama penenang bagi suami. Sebab tu marah begitu, jangan bawa kat rumah kita. Tinggal kat luar. Besok sambung kat luar. Kalau kita sembok kat dalam rumah pun, bukan boleh selesai apa. Isteri kita pun tak boleh buat apa. Anak-anak pun tak boleh buat apa. Selesai tempat kerja ni tempat. Cuma kadang-kadang kita tak ada tempat terluah. Nak luah juga, luahlah. Tapi luahlah pada waktu yang sebaiknya. Balik kerja tu ceria, makan dulu, main dengan anak-anak, sembang dengan isteri. Saat nak balik tidur tu, baru kita sembang. Ya, abang nak cerita sikit ni. Ya bang, abang ada masalah tadi ke office, tapi tak naklah cakap tadi kan, biar anak-anak tidur baru cerita. Maknanya okey je, abang rasa macam nak kena luah. Luahkanlah, tak ada masalah. Because seorang isteri kena jadi pendengar yang terbaik bagi suami, dan suami kena jadi pendengar yang terbaik sebagai seorang isteri. Wallahu a'lam. Dapat Puan Rosmah? Dapat Ustaz. Kalau macam ni Ustaz, katakanlah kita ni semua ni umur dah 60 lebih ke atas, kadang-kadang kita bercakap kuat. Cakap kuat ataupun melaungkan sebab mungkin pendengaran dah tak berapa jelas dah sekarang. Jadi anak-anak selalu tegur, dia kata kenapa marah-marah? Kami bercakap, kata kami bukan marah-marah, kami paksa cakap kuat sebab tak berdengar. Tak Jadi apalah. macam mana? Tak apalah, itu orang punya tanggapan. Selama kita dekat benar, tak apa. Takkan kita nak terus nak terang ke orang semua orang. Takkan ni aku cakap kuat, woi. Siapa yang dengar aku cakap kuat, aku ni nak cakap kuat sebab mak ayah aku ni tak berapa dengar. Takkan nak beritahu orang. Takkan semua orang nak beritahu orang. Kan lebih baik. Saya setuju dengan Puan Rosmah. Sebab mak saya pun ada hearing problem. Saya dah terbiasa cakap kuat dengan mak saya sampai saya cakap kuat dengan semua orang. Semua ingat saya marah-marah. Tak. Sebab tu kita tak boleh judge orang macam tu. Sebab kita tengok. Dia kata, dia fikir macam kita marah-marah. Tak. Sebab tu kita tak boleh nak beritahu semua orang. Mak saya ni tak berapa okey telinga dia kalau saya bercakap. Takkan setiap kali kita nak beritahu orang.
So orang kena bersangka baik. Bersangka, oh mungkin sebab mak dia tak berapa dengar tu. Kalau orang tu sendiri mengatakan sangkaan, dan sangkaan tu salah, kan dosa. So kalau dia tak berhati, pergilah tanya sendiri. Sibuk pasal orang. Tanya dia, kenapa cik cakap kasar dengan mak cik? Tanya. Supaya kita dapat detail dan jangan ada sangkaan. Sangkaan kalau tak betul, fitnah. Sebab tu jangan cakap, mungkin mak dia tu tak berapa dengar. Tanya, kenapa cik? Ni mak saya tak berapa dengar. Terpaksa saya cakap kuat sikit. Oh, baru dia tahu. So, hilang sangkaan, kita pun tak berdosa. Kalau kita sangka benda tu tak betul, jadi dosa. Wallahualam. Jelas tak? Assalamualaikum Ustaz. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya nak tanya Ustaz, tapi ni saya tanya bukanlah kawan, anak kawan lah, anak jiran lah. Itulah ni anak saya sendiri. Okey. Anak saya daripada sekolah lah, saya hantar sekolah tahfiz. Okey lah pakai tudung apa semua. Tapi bila dah habis, dah pergi kerja pula kat luar negara. Dah tak pakai tudung sampailah kahwin. Kita marah, nasihat. Tak lut pun sampai hari ni. Cuma doa je lah. Apa patut saya buat lagi? Tapi dia ada suami. Saya ingat hati, dia dah kahwin, lantak dia lah. Suami dia yang tanggung. Betul tak Ustaz? Betul. Apa lagi perlu saya buat? Okey, terima kasih. Ini soalan yang bagus. Buat semua jemaah Gema Nur Iman. Ibu misali, ibu yang sejati, pengorbananmu. Itu dah lagu pula. Masya Allah. Baik. Buat seluruh Gema Nur Iman dan seluruh jemaah yang hari-hari mengandak kuliah, selalulah berdoa, ya Allah, apa yang aku pelajari, apa yang aku fahami, amalkan ianya setiap apa pun berada di mana aku berada. Ya Allah, setiap apa yang aku pelajari agama, aku fahami dalam agama, jadikanlah ia sebagai pelindung aku ketika aku di mana-mana sahaja. Bukan nak makcik ya, ramai juga jadi lagu tu makcik, oi. Satu benda, dia ada ilmu, tapi ilmu tu dia tak lekat. Bila kita belajar ilmu, kita nak ilmu tu lekat. Sebab tu minta, ya Allah, kalau apa yang aku belajar ni, ya Allah, duduk rapat-rapat dalam dadaku. Duduk rapat-rapat, jangan dia hilang. Kat mana-mana sekalipun aku berada, jangan hilang. Sebab tu kita minta ketetapan iman. Wansyurna bil iman. Wa adkhilal ma'al iman. Kita minta ketetapan iman. Sebab tu Nabi selalu pesan pada Abu Darda, ittaqillah. Ittaqillah maksudnya apa? Nabi kata, takwalah kamu di mana-mana. Takut Allah mana-mana. Kat luar negara ke, dekat dalam Malaysia ke, tak ada orang ke, ada orang ke, orang tengok ke, orang tak tengok, ittaqillah. Takut kamu pada Allah. Apa yang saya dapat sebut kepada Puan Zarina sendirilah, mengatakan perkara itu. Saya doakan pertama, mudah-mudahan Allah kembalikan anak Puan menjadi orang yang ada faham agama dan mengamalkan agama. Ya Allahumma a'ina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang kedua, dalam hidup kita ni Puan Zarina, adakala Allah Ta'ala mendatangkan ujian. Mungkin daripada rezeki, kita disempitkan anak-anak, harta dan juga jasad tubuh kita. Hari ini satu ujian dan satu benda yang kita boleh jadikan pengajaran. Nampak, kenapa anakku jadi macam ni? Tetapi kata Nabi, besok nak kiamat, hari ni pun boleh tanam benih. Dan pegang satu word ni, antara doa yang tidak ada hijab di antara Allah adalah doa seorang ibu. Mak kena yakin selalu, ya Allah, balikkan anak aku seorang yang faham agama. Sebab ia berasal daripada sekolah tahfiz. Niat begitu, doa banyak-banyak, insya-Allah. Selebihnya kita serah pada Allah, kerana kita hanya mampu doa sebab dia pun sudah berkahwin. Wallahu a'lam. Dia bagus tak? Sedekah, semayang semua bagus. Cuma yang tu je lah. Tak apa, doa banyak-banyak. Doa tak setiap kali solat
sunat ke, wajib ke, tak pernah tinggal insya-Allah. Doa ya Mak Ahmad. Tak, sebenarnya alhamdulillah dah suka dah bila Ustaz bagi pada Puan Zarina tadi, betul. Selagi nama ibu, selagi bernyawa, ambillah kekuatan doa yang tak dihijab tu. Yang tu saya sangat suka. Dan tadi bila Ustaz kata tambah pula anak tu daripada sekolah tahfiz. Yang ni saya cakap pengakuan diri, saya ni sekolah biasa. Tapi asbab daripada, kadang-kadang macam ni, jangan langsung pandang anak yang free hair ke, yang terbabas, tergelincir ke. Tak kira lah daripada awal dia memang tak elok ke ataupun di pertengahan dia diuji ke, doa yang paling penting husnul khatimah. Pengakhiran tu ya Allah nak tengok. Sebab perjalanan saya sendiri, saya mula berubah selepas arwah abah meninggal. So ambil tiban, sangka baik dan sentiasa berdoa yang baik untuk anak, yang tu kena. Sebab kalau kita, kadang-kadang kita ni terlalu mendesak kan, kita rasa nak kemahuan, memanglah siapa tak nak anak baik, duduk dalam landasan yang baik, semua orang nak. Tapi tetap sangkaan yang baik, anak akan pengakhiran yang baik tu. InsyaAllah moga-moga diri sendiri juga. Ustaz, satu soalan. Marah ni ada dua pattern Ustaz. Marah maki hamun yang bising, yang suara kuat. Marah yang diam tarik muka. Okey, ini saya tanya Ustaz lah sebab majoriti sini semua perempuan. Macam mana isteri nak menghadapi suami yang marah dalam keadaan silent? Bagi betul sikit. Lelaki ni dia suka dipujuk ke, suka dibiarkan ke? Bagi sikit Ustaz. Kok-kok masya-Allah. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Ini kekena Amira pun boleh jawab. Apa saya lain Ustaz. Ustaz silakan jawab. Okey, baik, terima kasih. Okey, baik. As a husband lah kan. Kadang silent tu bukan bermakna dia marah ke apa. Sebab dia tak mau melebih-lebihkan benda tu. Dia sebenarnya sebagai seorang isteri, perwatakan berlaku kepelikan pada suami, semestinya kita sebagai isteri dan kita takut marah suami ni bahaya. Kalau marah suami, solat kita tak terima. Kalau marah suami, seluruh malaikat laknat pada kita. Sebab tu kalau kita rasa macam suami kita dah macam pelik saja, pergi tanya, bang nak tanya sikit bang, abang marah kat saya ke? Asking him. Abang marah kat saya ke? Tak ada makna dia nak cakap dah marah. Tak. Orang lelaki ni, Bonda Zarina, dia lain. Bila kita tanya, abang marah kat saya? Tak adalah, abang tak marah. Orang lelaki ni dia lagu tu. Dia tak suka zahirkan kemarahan dia. Bila dia kata, abang marah? Tak marah. Betul Ustaz. Bila kita asking benda tu, kita asking. So, suami kita kata apa? Maknanya isteri dia cuba membetulkan keadaan. Di situ dah mula kemaafan seorang suami. Boleh jelas? Bila kita asking, bang, abang marah saya ke? Abang senyap daripada tadi. Lepas tu dia kata, tak adalah, okey je. Di situ sudah dimaafkan oleh seorang suami. Sebab suami dia ada ego. Dia tak mau sebut. Tak apalah, abang dah maafkan. Tak. Kalau dia kata, tak ada apalah, okey je. Mungkin abang penat kot. Kat situ permulaan, seorang suami dah maafkan kamu. Cuma, sebagai seorang isteri, jangan biarkan suami kamu dalam keadaan marah. Kalau nampak berubah, tanya. Sebab solat kamu tak terima. Malaikat laknat kepada kamu. Na'udzubillah. Cantik Ustaz bagi, insyaAllah Ustaz. Terima kasih banyak. Okey, sama-sama. So admin yang angkat tangan ni siapa nak tanya? Bonda. Silakan. Ustaz, satu je Bonda nak tanya. Doa ibu tu tak ada hijab kan? Ya. Kalau bagaimana kalau ibu tu jenis yang ronggit, tak berapa ni lah ibunya tu. Bukan Ibunya yang tak berapa baik. Ibu, saya nak dengar molek dah. Ibu walaupun tak berapa baik, dia tak solat ke apa, tetap juga doa tu diberikan kelebihan yang bernama seorang ibu. Masya Allah. Okey Ustaz, faham. Thank you. Faham Ustaz. Tetapi kalau dia taat kepada Allah, itu lebih baik bagi seorang
ibu. Jelas? Sebab makbulnya doa seorang ibu bersangkut paut juga dengan hubungannya dengan Allah. Ya. Faham. Ibu adalah cerminan bagi seorang anak. Ibu yang baik insya-Allah mendatangkan anak yang baik. Ibu yang tak baik bukan mendatangkan anak tak baik. Ada kalanya anak baik tapi ibu tak berapa baik. Ya. Ada. Anak masak tafiz, ibu tak pakai tudung. Contoh. Tetapi jangan bersangka buruk. Kerana seusia orang tu di akhirnya kita tak tahu. Seperti kata Kakanda Azrina tadi. Boleh jadi pengakhirannya kita tak tahu macam mana. Don't judge your son. Hari ni dia tak pakai tudung. Takut-takut dia di akhir usia taat pada Allah. So kita tak boleh judge orang terlalu awal. Ibu dia tak pakai tudung lah Ustaz. Ibu dia tak solat. Mungkin ketika itu. Tetapi hati ni pemiliknya Allah. Kalau Allah twist, besok dia boleh orang jadi lebih baik daripada kita. Nah, Ustaz kenapa dia tu tak baik? Sedangkan anak dia baik. Mungkin Allah akan jadikan dia baik suatu hari sebab anak dia baik. Nah, jelas dah? Boleh dah? Mudah-mudah? Boleh. Jelas. Apa nama Ustaz? Jazakallah khairan. Ustaz kata tadi, kalau kita ada hadas besar, boleh ambil wuduk ke? Boleh? Kenapa tak boleh? Ada yang kata, dah hadas tengah haid tak payah ambil hadas, angkat wuduk. Betul? Kalau Tak faham, maksudnya kalau lepas bersama tu ambil wuduk, boleh ke? Saya kata jangan tidur tanpa berwuduk untuk waktu kita bersama. Sebab kalau kita nak mandi, contoh kita buat pukul 12. Takkan nak mandi pukul 12 sejuk. Nah, kita nak mandi subuh. So, janganlah tidur dalam keadaan tanpa berwuduk. Faham? Puan tu tadi risau Ustaz sebab lepas bersama tu kan badan dalam hadas. Boleh Puan, boleh dibenarkan yang tu sekadarnya. Kadarnya boleh. Paling sekecil. Masya Allah, Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazak Ustaz di atas perkongsian ilmu hari ni, Masya Allah, panas. Kenapa sifat marah itu perlu dihindari oleh setiap mukmin kerana marah membawa banyak keburukan terhadap diri sendiri juga terhadap orang lain. Marah diizinkan hanya apabila ia didorong oleh perasaan mahu membela kebenaran kerana Allah, namun mestilah menurut cara hikmah dan atas yang dibenarkan, insya-Allah. Dan kita nak sayang, nak hargai orang, sekarang inilah masanya. Nak hargai suami, isteri, anak-anak, mak bapak, sekarang inilah masanya. Sebab mungkin tak ada esok untuk kita. Jadi mudah-mudahan kita ambil ibrah, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita dari subuh tadi hingga ke saat ini. Ustaz, sikit bahan kuliah hari ini. Kuliah asal kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh 5.15 petang dengan Misbahud Duja Syarah Safinah An-Najah. Kuliah maghrib kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Ashraf bin Suwarin dengan hadis-hadis sahih terbukti masa kini pada pukul 8 malam, dan kuliah isyak kita hari ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamaruzaman. Kita pergi berperang malam ini, ensiklopedia perang Rasulullah walaupun perang dah tamat. Pada 9.15 malam hari ini, insya-Allah. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Moga memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Terima kasih kepada jemaah yang tidak henti-henti berinfak untuk Gemenur Iman. Moga dengan infak kita itu kuliah-kuliah di Gemenur Iman dapat dijalankan. Alhamdulillah, semoga Allah balasnya dengan kebaikan yang banyak. Saya dengan ini mewakili Gemenur Iman mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tafsir kafarah dan surah As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Jumaat tak ada